Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar berkaitan dengan bidang sirah unit 3 iaitu tajuk Nabi Muhammad dan Masyarakat Mekah. Okay, awak semua boleh rujuk buku teks muka surat 114. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut berkaitan dengan perwatakan dan kepribadian Nabi Muhammad dalam masyarakat, marilah sama-sama kita susuri kisah masyarakat Arab Jahiliyah dulu. Okey, kita kena tahu dulu macam mana kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah sebelum tu dulu. Okey, yang pertama sekali, masyarakat Arab ketika itu hidup berpuak-puak dan berpecah belah. Mereka ni hidup berpuak-puak. Maknanya urusan kalau kaum ni, kalau kaum tu, maknanya dia tidak hirau pada pasal puak lain. Kemudian pergaduhan dan peperangan sering tercetus antara kabilah kerana merebut harta dan kuasa. Jadi pergaduhan, peperangan tu berlaku selalu. Disebabkan masing-masing nak rebut harta, nak bertanding siapa lebih hebat, siapa yang lebih berkuasa. Itu keadaan masyarakat Arab Jahiliyah pada ketika itu. Dan yang keduanya dari segi kepercayaan. Masyarakat Jahiliyah, muka surat 115. Masyarakat Jahiliyah pada ketika itu juga dari segi kepercayaan, kehidupan masyarakat Arab ketika itu menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Menyekutukan Allah ni mana? Menyamakan Allah dengan menyembah berhala. Dia sembah patung-patung besar semua tu. Kemudian mereka percaya berhala adalah tempat memohon pertolongan. Dia kata bila dia sembah patung-patung berhala tu, di situ adalah tempat untuk mohon pertolongan. Mereka juga percaya kepada perkara-perkara khurafat. Mereka ni percaya pada benda-benda yang karut. Khurafat di sini maksudnya kepercayaan yang karut, dongeng dan tahyul. Dia percaya sangat. Macam cerita-cerita contohnya, kalau buat benda ni, lepas ni jadi macam ni. Contohnya macam tu. Jadi, dia percaya benda-benda karut macam tu, benda-benda khurafat. Kemudian yang ketiga, cara hidup mereka. Okey, pada ketika itu, mereka ni suka minum arak, berjudi, berbohong dan menilik nasib. Mereka juga membunuh anak perempuan. Itu keadaan masyarakat Jahiliyah ketika itu. Masyarakat Arab, kehidupan dia penuh dengan arak, penuh dengan berjudi, berbohong, suka tilik nasib. Dan yang paling utamanya, mereka suka membunuh anak perempuan. Sebab bagi mereka anak perempuan ni membebankan. Itu kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Okey, seterusnya muka surat 116. Muka surat 116. Okey, kepribadian Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul. Okey, sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul, ada 4 kepribadian Nabi Muhammad yang dinyatakan di sini. Okey, yang pertamanya amanah. Amanah ni maksudnya jujur lah. Jadi Nabi Muhammad ni bersikap amanah, yang mana terkenal dengan sifat amanah sehingga diberikan kepercayaan menguruskan perniagaan Khadijah. Okey, Khadijah ni kita tahu kan, Khadijah ni merupakan isteri Nabi. Sebelum Khadijah mengahwini Nabi, Nabi ni bekerja dengan Khadijah. Okey, disebabkan sikap jujur Nabi Muhammad ni, Khadijah serahkan perniagaan dia kepada Nabi untuk diuruskan. Betapanya orang percayanya pada Nabi disebabkan Nabi ni bersikap amanah dalam melaksanakan tanggungjawab dia. Okey, yang kedua iaitu sentiasa bercakap benar dan adil. Nabi ni dia bercakap benar dan adil. Dia ni tidak berbohong. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong dan pilih kasih. Sifat berterpuji ini menyebabkan baginda diberi kepercayaan mengadili perbalahan antara kabilah ketika meletakkan Hajar Aswad. Maknanya Nabi Muhammad ni dia bersikap adil. Okey, peristiwa Hajar Aswad, yang mana Mekah dilanda banjir, Hajar Aswad berubah tempat. Dia berubah tempat, maknanya disebabkan banjir itu berubah tempat. Jadi kabilah-kabilah Arab pada ketika itu bergaduh. Siapa kabilah yang paling yang layak untuk meletakkan Hajar Aswad itu di Kaabah. Jadi bila mereka bergaduh, mereka pun
bersepakat untuk melantik Nabi Muhammad untuk mengadili siapa yang layak. Jadi Nabi Muhammad ni dia bijak. Dia buat keputusan, dia ambil satu kain, dia letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, dia panggil wakil bagi setiap kabilah untuk pegang di setiap penjuru kain, kemudian sama-sama angkat untuk bawa Hajar Aswad tu ke Kaabah. Jadi disebabkan sikap adil Nabi Muhammad ni, Nabi Muhammad dipercayai oleh masyarakat Arab pada ketika itu. Yang ketiga, tidak suka membuang masa. Nabi ni tak suka membuang masa. Macam kita ni, ada masa lapang sikit main TikTok lah, apalah kan. Nabi ni tak, dia tak suka buang masa. Sebab apa? Daripada sejak kecil lagi, hidup baginda terisi dengan perkara-perkara yang berfaedah. Baginda sangat rajin membantu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ni ialah ibu susuan Nabi. Ibu susuan Nabi ni dia mempunyai kambing. Dia mengembala kambing. Jadi dia bantu ibu susuan dia Halimatus Sa'diyah tu untuk mengembala kambing. Jadi daripada kecil lagi Nabi ni dia tak ada masa lapang. Masa dia semua terisi dengan perkara-perkara berfaedah. Tak macam kita zaman sekarang ni. Ada masa kosong sikit main telefon, TikTok sebagainya kan. Nabi ni daripada kecil lagi dia dah dididik dengan mengisi masa lapang dia tu dengan perkara-perkara yang berfaedah. Okey, nombor 4. Nabi ni seorang penyantun. Penyantun macam mana? Baginda sentiasa bermanis muka dan berlemah lembut dalam percakapan. Tak adanya Nabi nak bercakap kasar-kasar. Orang buat jahat dengan dia pun dia masih bercakap baik. Tak adanya. Kalau kita, kawan kita panggil, oi, datang sini sekejap. Terus kita, apa, oi. Kan kita marah. Tapi Nabi ni tak. Dia walaupun orang berlaku jahat ataupun berbuat tidak baik dengan dia, dia masih lagi bermanis muka, berlembah lembut dalam percakapan. Kemudian, sikap baginda ini sangat disenangi dan dihormati orang ramai. Yalah, siapa yang tak suka orang yang bermanis muka, senyum je, tak ada nak bermasam muka. Kita kalau tak siap kerja rumah, kena marah dekat cikgu sikit, terus tarik muka. Betul tak? Okey. Kemudian, baginda juga terkenal dengan sifat pemaaf dan dermawan. Nabi ni, orang buat salah dengan dia ke, sama ada orang tu minta maaf ke tak minta maaf ke, Nabi Muhammad tetap maafkan. Kita selagi orang tu tak minta maaf, jangan harap nak maafkan. Kalau orang tu minta maaf sekalipun, belum tentu lagi kita nak maafkan tau. Rasanya sakit hati kan. Jadi kita kena contohi sifat Nabi lah. Seorang yang pemaaf. Orang tu minta maaf ke tak minta maaf kan, Nabi maafkan juga. Itu kepribadian Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul. Jadi 4 sifat kepribadian ni telah ada dalam diri Nabi sebelum dilantik sebagai Rasul lagi. Jadi orang Arab ketika itu dia dah kenal Nabi dengan sifat-sifat kepribadian ini. Okey. Kemudian muka surat 117. Muka surat 117. Kepribadian Nabi Muhammad dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Bila Nabi Muhammad dilantik sebagai Nabi, sebagai Rasul, Nabi Muhammad ni mendapat penentangan yang hebat oleh masyarakat Mekah ketika itu. Walaupun masyarakat Mekah sebelum tu dia sangat menyenangi, senang dengan Nabi, disebabkan kejujuran Nabi dan sebagainya. Tapi apabila Nabi dilantik sebagai Rasul, mereka menentang. Jadi macam mana sifat Nabi? Macam mana Nabi menghadapi penentangan daripada masyarakat Arab ketika itu? Okey, yang di sini dia nyatakan ada 3. Okey, yang pertamanya, sabar dan tabah. Nabi ni dia sabar je. Dia tabah je. Contohnya, Abu Lahab bapa saudara Nabi dan isterinya menentang dakwah baginda. Mereka menggelar Nabi Muhammad sebagai pendusta. Namun baginda tidak patah semangat dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Abu Lahab ni, kita tahu kan Abu Lahab ni ialah bapa saudara Nabi. Abu Lahab dengan isteri dia ni dia tak puas hatilah. Dia menentang dakwah Nabi. Nabi nak menyampaikan Islam, dia menentang. Jadi mereka pun gelar Nabi sebagai pendusta, penipu. Tapi Nabi Muhammad tak pernah nak balas apa perbuatan mereka. Sebaliknya Nabi Muhammad membalas dengan sentiasa membuat kebaikan kepada
mereka. Kita kalau orang panggil kita penipu, silat-silat akhir bulan kita pergi lempang orang tu kan. Tapi Nabi ni dia sabar walaupun orang gelarkan dia dengan panggilan yang tidak elok. Okey, nombor 2. Berpendirian teguh. Nabi berpendirian teguh. Di mana Nabi Muhammad ditawarkan harta yang banyak jika menyembah berhala. Baginda menolak tawaran tersebut dengan tegas dan meneruskan dakwah dengan cekal. Masyarakat ketika itu dia bagi tahu Nabi, ya Muhammad, kalau engkau sembah berhala ni, aku akan bagi harta yang banyak. Contoh macam tu ayat dia kan. Tapi Nabi Muhammad dengan tegas menolak tawaran tu. Sebabnya Nabi nak sampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Islam. Kita zaman sekarang kalau disogok dengan duit, mula jadi gelap mata kan. Nabi ni tak, dia berpendirian teguh. Dia tahu risalah Allah sampaikan melalui Jibril, iaitu agama Islam, untuk disampaikan untuk disampaikan kepada semua orang. Jadi Nabi ni menolak mentah-mentah. Tak nak harta walaupun banyak. Orang tawarkan harta, orang tawarkan pelbagai wanita-wanita yang cantik, pangkat, darjat semua, Nabi tolak. Sebabnya Nabi nak sampaikan risalah Allah. Okey, nombor 3. Bijak merancang. Bijak merancang. Nabi Muhammad ni walaupun dia tak pandai membaca, tak pandai menulis, tapi dia bijak dalam merancang sesuatu. Baginda diperintahkan oleh Allah berhijrah ke Madinah ketika Abu Jahal dan sekutunya merancang untuk membunuh Nabi. Baginda memilih jalan ke selatan untuk ke Madinah, walaupun Madinah terletak di utara Mekah, untuk mengelirukan musuh. Sesampainya di Madinah, baginda merancang usaha dakwah yang lebih meluas. Masa tu macam mana perancangan dia? Abu Jahal ni dengan geng-geng dia ni merancang nak bunuh Nabi. Jadi Nabi pun rancang nak pergi ke Madinah, berhijrah ke Madinah. Madinah ketika itu berada di utara Mekah, tapi Nabi Muhammad melakukan perjalanan melalui selatan. Jadi orang mestilah tunggu di jalan yang nak menuju ke Madinah, iaitu di bahagian utara. Tapi Nabi tak lalu pun ke utara. Nabi lalu melalui jalan selatan untuk mengelirukan pihak musuh. Bila sampai je di Madinah, Nabi bukan goyang kaki. Bahkan Nabi merancang lagi macam mana nak sebarkan Islam di bumi Madinah. Maknanya kehidupan Nabi ni walaupun dia buta huruf, tak pandai membaca, tak pandai menulis, tapi dia bijak dalam merancang. Jadi kita kena contohilah sifat Nabi. Bagaimana kita nak kalau kita nak berjaya dalam ujian ke, dalam peperiksaan ke, kita kena merancang. Merancang dengan cara macam mana? Usaha dari sekarang, belajar rajin-rajin. Jangan pula nak berdoa je tapi usaha tu tak ada. Okey? Lepas tu yang seterusnya, yang terakhir, muka surat 118. Rasulullah kesayangku dan ikutanku. Deklamasi sajak dan faham. Tu dia. Nak deklamasi sajak pula. Ustazah tak pandai sangat nak bersajak-sajak ni. Jadi awak bolehlah bersajak sendiri. Ustazah cuma baca dalam bahasa, Ustazah cuma baca je. Ustazah tak pandai pun nak bersajak. Nanti Kang pecah speaker telefon awak. Okey. Ya Rasulullah, mengenangmu, menjejaki sirahmu, membuatkan kami rindu padamu, mengagumi kepribadianmu, menyanjungi akhlakmu. Wahai kekasih Allah, ketenangan, ketabahan, kesabaran dan pekertimu, inspirasi hidup kami, dirimu sebagai ikutan dan teladan. Wahai Rasulullah, kami amalkan akhlakmu yang mulia. Pasti disayangi ibu dan bapa, disenangi guru, rakan dan taulan. Permusuhan dapat dihindarkan. Hidup aman dan damai. Rahmat Allah memayungi kami. Dalam sajak ni nak bagi tahu. Nak bagi tahu kelebihan kita bila kita menjadikan kepribadian Nabi itu
kepribadian kita. Maksudnya kita mencontohi kepribadian Nabi. Kita ambil sifat-sifat Nabi tu, kita cuba amalkan. Jadi kita akan, apa yang kita akan dapat, kesan pada kita ialah kita disayangi ibu bapa. Bukan sekadar disayangi ibu bapa, disenangi guru, kawan-kawan kita, rakan, taulan, kenalan kita semua senang dengan kita bila nak berkawan. Kemudian permusuhan dapat dihindarkan. Tak ada orang nak bergaduh dengan kita bila kita amalkan sifat-sifat ataupun akhlak yang baik. Kemudian hidup aman dan damai. Bila dah tak ada permusuhan, tak ada orang yang dengki dengan kita, kita akan hidup aman damai. Dan yang paling penting ialah rahmat Allah memayungi kita semua. Kita sentiasa berada dalam rahmat Allah. Itu yang kita nak. Okey? Jadi habis tajuk hari ini berkaitan dengan Nabi Muhammad dan masyarakat Mekah. Jadi marilah sama-sama kita mengaplikasikan dan mencontohi kepribadian Nabi dalam masyarakat. Kita amalkan, kita aplikasikan apa yang Nabi buat, tabahnya Nabi, sabarnya Nabi dalam bermasyarakat. Okey, itu sahaja tajuk untuk hari ini. Awak boleh buat latihan berkaitan dengan tajuk ni dalam buku aktiviti awak, iaitu muka surat 112 sehingga muka surat 118. 112 hingga muka surat 118 dalam buku aktiviti awak. Boleh buat latihan berkaitan dengan tajuk ni ya. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.